Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Osman bin Baba, Tuan Pengurusi Masjid Al-Abrar, yang dimuliakan lagi kita raikan Tuan penceramah kita pada malam ini, Ustaz Zamri bin Samsudin, pegawai syarah Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Abrar. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan izin taufik dan inayahnya dapatlah kita berhimpun di dalam masjid yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita meraihkan sebuah majlis ilmu yang mana kita sedia maklum merupakan sebuah majlis yang digolongkan di antara taman-taman syurga, dan juga merupakan majlis yang sudah pastinya akan dipayungi oleh para malaikat, insya-Allah. Semoga kita semua akan mendapat manfaat daripada majlis pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan penuh ta'zim saya mempersilakan tuan penceramah kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Zamri bin Samsudin, untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. Boleh saya di sini. Terima kasih sahabat saya Ustaz Taufik, pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Haji Osman, Pengurusi Masjid Al-Abrar Semarang. Yang dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Yang dihormati pegawai syarah Tuan Imam Tuan Bilal Masjid Al-Abrar Semarang. Yang dihormati Tuan Haji, Puan Hajah, muslim-muslimat, mudah-mudahan adik-adik, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wahai pemerintah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pertama kali bersama-sama kita rafa'kan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersua muka yang dalam rumah Allah yang berkah ini untuk satu program terbincang barangkali nak kata ceramah garang waktu berhad ni. InsyaAllah kita manfaatkan masa yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tuan-tuan dan puan sekalian mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita manfaatkan syukur kerana kita dipinjamkan umur sehari lagi untuk dapat menghirup udara, berdegup jantung kita hari ini, nafas kita turun naik, kelipan mata kita, aliran darah kita, sihat kita, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan saya kita semua jadi hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana yang ditegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Bila mana kita bersyukur, maka Tuhan akan tambahi lagi nikmat yang dikurniakan ke atas kita, dan pada
siapa yang tidak bersyukur, maka takut-takut kita akan timpa dengan azab Allah yang sangat pedih. Contoh puan sekalian, tajuk yang diberi pada saya ialah masalah remaja dan cara mengatasi. Bahkan orang tua tak kenal maka tak cinta, sudah kenal membentuk mesra. Nama saya Zabri Samsudin, orang Melaka, tinggal di Limau, bertugas sebagai pendidik, berceramah dan sebagainya. Berusia 35 tahun, sudah berumah tangga, anak saya baru 2, alhamdulillah. Dan sedikit tambahkan diri saya. Dan sebelum saya lanjutkan bicara saya nak kongsi satu cerita. Boleh tuan-tuan? Bulan lepas saya bertemu dengan sahabat saya, buat satu program di Negeri. Mereka yang ada staff ni ikut, kalau ada lah. Kalau betul-betul dah cerita saya. Seorang remaja perempuan. Dulu dia tahu Negeri Tok Mas tu lelaki semua, tapi sekarang ada perempuan. Negeri Tok Mas tu ada perempuan. Seorang pelantiknya berusia 16 tahun. Bila ditanya kenapa masuk situ, jawapan dia bodoh mak dia. Itu ketika mak dia. Kemudian ditanya lagi, apa lagi masalah yang dibuat? Sebab masuk situ merompak. Ibu, anak kita ibu 16 tahun dah merompak. Dan yang paling menyedihkan sekali ialah dia telah ada seorang cahaya mata. Bila dia mengandung, bila dia bersalin, ketika dia berumur, dia mengandung 13, dia bersalin umur 14 kalau tak salah saya. Bergaul dengan lelaki-lelaki bujang, orang lebih dewasa daripada dia. Dan hasil pendapatan ditanya paling tinggi sepanjang karier merompak mencuri orang ni pecah rumah. Hasil yang paling tinggi dia pernah dapat, dia pernah pegang sebanyak RM25,000. Banyak tak bersih? Seorang perempuan umur 16 tahun pernah pegang sebanyak RM25,000 dan pernah melahirkan anak. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, apa saya nak tekan di sini ialah hari ini masalah remaja ini sangat penting, sangat kritikal. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan yang ada di atas rumah Allah ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan terbaik. Sebab menurut Al-Ghazali, Nabi sebut bahawasanya antara ciri orang yang okey lah, okey, kata Nabi, ialah mereka yang sentiasa hadir ke masjid, berjamaah di masjid, meramai-ramaikan masjid. Orang itu dia okey lah. Sebab tu saya suka kalau dapat cakap kat rumah ada tu. Di luar sana tu masih ramai lagi sahabat-sahabat kita seagama kita yang barangkali hatinya tak terikat lagi di masjid barangkali. Tak apalah, kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkataan, tarbiyah. Barangkali perkataan ini seringkali kita dengar di radio, di majalah, di televisyen sebagainya. Tarbiyah merupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam masuk hadis Nabi Muhammad SAW, kul mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidanahu aw yunasiranahu aw yumajisanahu. Dalam sebuah hadis yang sahih, tuan-tuan, Nabi sebut lahir anak seorang manusia itu, maka dia dianggap sebagai fitrah, macam kain putih. Maka ibu bapa dia lah yang mencorakkan anak tersebut menjadi macam Yahudi atau macam Nasrani atau macam manusia. Apa saya kaitkan dengan cerita yang saya bawa tadi, tuan-tuan dan puan saya? Ialah, di manakah salahnya tuan-tuan? Seorang gadis tadi, di manakah salahnya? Adakah kita dah salahkan ibunya? Adakah kita dah salahkan ayah dia? Adakah kita dah salahkan dirinya sendiri? Kan salah-salahkan pengusi kata cerita lalu bangau-bangau. Bangau kenapa? Tanya kebau, tanya lembu, tanya hujan, tanya katak sebagainya. Saya salah menyalahkan tuan. Justru itulah program-program sebegini sangat bagus diadakan untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita lihat diri kita, barangkali kalau anda kata kita rasa kita sudah sempurna, kita lihatlah sahabat-sahabat kita yang lain, barangkali mereka kurang sempurna kehidupannya. Sebab itulah Nabi sebut
tugas kita lah. Apa yang berlaku itu dia tetap berlaku, dan dia merupakan satu cabaran untuk kita. Kita fikirkan mengapakah anak Melayu kita, khususnya orang yang seagama dengan kita, mudah terjebak, mudah terleka dan sebagainya. Itu cerita negeri tuan. Yang lepas, 2 tahun lepas, calon SPM termuda dalam Malaysia, calon SPM paling muda dalam Malaysia terletak dia tinggal dekat Tiang Dur. Apa nak kata? Rekod 17 tahun, 18 tahun ambil SPM dalam pusat seliti. Habis semua. Habis semua lagi apa? Kenapa pentingnya kita jaga anak-anak kita tuan? Sebab bila mana mati anak-anak, bila mana mati kita tuan-tuan, terputus segala amal kebajikan kita, terputus urusan kita dengan dunia. Cuma yang tinggal, yang akan bawa, yang akan follow kita masuk pun 3 perkara ini tuan-tuan. Iaitu yang pertama, anak sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ada kata anak kita yang ramai di rumah itu, entah apa yang mereka buat sekarang, sudahkah mereka bersedia untuk menyemayangkan jenazah kita? Adakah anak di rumah itu, barangkali mereka sudah solat ataupun tidak, kita pun tak tahu. Adakah mereka sudah bersedia untuk nak mendoakan kita, menguruskan jenazah kita, memandikan kita, mengkafankan kita, menggebumikan kita tuan-tuan. Sang ibu beri sayang, pemerhatian dan juga kajian rakan saya di Kuala Lumpur khususnya mendapati kebanyakan anak-anak ini tuan-tuan sekarang ini main sistem pajak. Bila mana berlaku dia kematian, dia pajak orang baca Quran. Bila aku dia kematian, dia pajak orang buat tahlil. Bukan tak boleh, boleh. Tapi yang paling afdal kata Nabi, bila doa anak yang soleh. Ini kita khawatirkan. Andai kata kalau kita rasakan anak-anak kita masih belum lagi bersedia untuk nak menguruskan jenazah kita besok, tolong pastikan masih belum terlambat, insyaAllah. Sebab apa Nabi kata dalam hidup ini tidak ada istilah terlambat. Andai kata di tangan kamu ada sebiji benih, kata Nabi, kalau kamu tahu besok berlaku hari kiamat, tanamlah benih itu. Maknanya tak ada istilah terlambat. Dalam hidup kita ni tak ada istilah terlambat. Yang terlambat apa? Kita nak melakukan kebaikan dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan kita sebut anak-anak zakat putih? Sebab ia adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, bolehlah sama-sama kita lihat depan kan? Mak ayah ni, kita tuan-tuan role model. Barangkali tadi saya katakan tadi, remaja perempuan tadi tersasar sedikit, barangkali keluarga mereka porak-poranda. Inilah punca utama masalah hari ini, rumah tangga berantakan mengakibatkan kesan yang dapat pada si anak tadi. Ada juga kata, Ustaz, orang bercerai-berai okey je, kawan saya bercerai-berai okey je. Itu dia tuan-tuan, satu yang okey, 100 yang tak okey tuan-tuan. Kalau apa tidak terkesan kepada fizikal anak-anak itu, kepada tingkah lakunya, sudah pasti kita akan terkesan kepada emosi dan juga pembesaran serta mental anak itu. Percayalah tuan-tuan sekalian, apa yang kita lakukan sebenarnya tuan-tuan, kita hidup ibarat cermin. Apa kita buat rumah untuk anak-anak kita, pendidikan kita. Barangkali tuan-tuan dan cucu kan, apa kita buat, anak pendidikan kita. Apa kita buat, dia ikut. Apa kita buat, dia akan ikut. Sebab ini yang Nabi sebut, ini sebut dalam sebuah hadis dia. Tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun suatu singkat ini insyaAllah saya akan cuba ringkaskan. Walau bagaimanapun, Islam, agama Islam sendiri yang sangat hebat ini telah menggariskan banyak cara. Antaranya ialah kita kena wujudkan persekitaran yang baik di sekolah, di rumah dan sebagainya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian bercakaran suami isteri, tolonglah jangan dapat anak-anak. Kalau marah isteri, gaduh dengan isteri, gaduh dengan suami,
Masak nasi lemak contoh ni, jangan marah depan anak. Sebab bila mana kita marah depan anak, dia orang macam tape recorder, dia rakam, dia ingat. Maka itulah akan buatkan bukan nanti jadi pada semangat. Bukan saya kata, memang dapatan kajian begitu. Suami isteri yang bergaduh di rumah, akibat anak bisa tengok macam mana. Lepas kita mungkin okey tuan-tuan, anak-anak kita ni depan kita pijak semua tak mati, tapi belakang kita tuan-tuan pijak gajah boleh mati. Ini banyak berlaku, banyak berlaku. Lagi apa kita nak buat dengan solat? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din. Sembahyang itu jangan agama. Barang siapa yang menjaga sembahyang, seolah dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah dia telah meruntuhkan agamanya. Persoalan hari ini tuan-tuan sekalian, ada orang sembahyang tapi masih lagi beri ekor. Ada orang sembahyang masih lagi cakap bohong. Ada orang sembahyang masih lagi berzina. Di manakah letaknya tuan-tuan? Di manakah yang kita nak hadiri benda ini? Sebab itu Nabi sebut, setiap dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Bila mana elok darah tersebut, maka eloklah seluruh tubuh badannya. Jika rosak darah tersebut, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Apa dia tuan? Iaitu hati. Apa kita lakukan tuan-tuan? Sebenarnya berbalik kepada diri kita juga sendiri. Kita sembahyang macam mana kita sembahyang? Adakah kita sembahyang adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita sembahyang itu semata-mata untuk nak menunjuk dan sebagainya? Inilah menunjuknya nilaian kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya anak-anak yang tuan-tuan, masalah yang berlaku di luar sana hari ini ialah kita sangat ikut kehendak mereka. Kita bagi kasih sayang pada mereka terlebih-lebih. Sebab itu Nabi sebut dalam konsep mendidik anak kita kena adil. Apa itu adil tuan-tuan? Adil itu ialah Nabi sebut adil itu meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau kita ada anak perempuan, kita ada anak lelaki, maka kita harus bersikap adil. Macam mana ustaz? Anak perempuan kita bagilah, kalau raya itu belilah baju kubur. Anak lelaki kalau raya kita belilah baju kemeja. Anak perempuan kita berikan dia tudung, anak lelaki kita bagi dia songkok. Itu baru adil namanya. Tetapi kita tidak boleh guna istilah sama. Anak kita kena bagi sama rata, tak boleh. Dalam didik anak tak boleh cakap sama. Sebab kalau kita beli baju buruk, maka yang lelaki pun kita kena pakaikan dia baju buruk. Tak boleh kan? Tak boleh berlaku macam tu. Justru itulah kita kena adil. Maksudnya kita letakkan sesuatu itu pada tempat dia. Bila mana kita adil dalam melaksanakan tugas kita sebagai ketua keluarga, maka insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan insya-Allah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau berkat. Itu yang paling penting. Tuan-tuan pun sekalian, seterusnya tuan-tuan, saya penting dari kitab yang besar tuan-tuan. Nak baca yang mentadakkan, saya ringkaskan. Kitab yang disebut Tarbiyatul Aulad fil Islam, cara pendidikan anak dalam Islam, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Urban. Kitab tuan-tuan, waktu saya belajar di Mesir dahulu, kitab ini merupakan kitab yang paling panas. Tahun 2003 dalam bahasa Arab, kitab ini sudah dilakukan, telah dicetak terbitan sebanyak 3 kali terbitan ketika itu. Dan hari ini saya rasa mungkin sudah 12 ataupun 13 terbitan pasal seluruh dunia tuan-tuan. Kitab yang hebat, kitab yang besar, yang sangat menghalusi, memfokus, menjurus kepada pendidikan anak-anak. Di sini saya ambil 7 tanggungjawab yang terbesar. Sikit apa Okey, yang pertama tuan-tuan, iman. Tanggungjawab kita cara nak mengatasi masalah anak-anak ni, pertama dengan iman. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, fizikal. Saya terangkan sikit. Yang keempat, intelektual. Begini yang pertama. Yang pertama tuan-tuan, iman. Nabi dah sebut, bila mana lahir anak kita, sunnah Nabi azankan di telinga kanan dia, dikomakkan di telinganya.
Tapi ada mak ayah kita sibuk bekerja, isi dasar mengandung, masih lagi atas lebuh raya, masih lagi mengemas kedai dan sebagainya, tak sempat nak mengazankan anak kita. Sebab itu tuan-tuan, sunnah Nabi, kenapa Nabi suruh azankan dekat telinga? Mulakan dengan kalimah syahadah di telinga anak tadi. Mudah-mudahan ada benih-benih iman dalam hati anak-anak ini tadi. Sebab itu kadang-kadang bila anak tak dengar cakap kita, kenapa budak tak dengar cakap kita? Rupa-rupanya kita terlupa dulu waktu dia lahir dulu, kita tak azankan dia. Gitu. Kalimah syahadah, kalimah iman tak masuk dalam diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau anak kita solid, cantik, nusannya, pastikan makanan yang diberi kepada mereka makanan yang halal, bersumberkan kepada yang halal. Nabi sebut dalam hadis dia, al-halalu bainun wal haramu bainun wa bainuma mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya tuan-tuan, ada dinamakan sebagai syubhat. Pernah dengar kan syubhat? Syubhat iaitu nak kata halal atau tidak, haram atau tidak. Jadi ramai orang tak tahu. Tuan-tuan, ini kadang-kadang menyebabkan anak kita terasati. Inilah penyumbang terbesar sangat tuan-tuan di kajian, penyumbang terbesar, iaitu pembesaran anak-anak ini tadi menjadi kacau, menjadi songsang. Sebab benda yang masuk dalam badan mereka, yang membesarkan darah daging mereka, ialah datangnya daripada benda-benda yang kurang baik. Yang ketiga, Nabi suruh beribadah. Hari ini tuan-tuan berlaku bulan lepas kat kampung. Tak apalah, dia budak tu kecil lagi, tak semayang, cuti sekolah, budak balik kampung, anak nak semayang, nenek tak bagi, tak apalah, biarlah atuknya, budak ni kecil lagi. Dah beritahu, bila mana atuk ada cuti semayang, nenek kata tak payahlah, nenek ajak atuk kata tak payahlah, dan sebagainya. Padahal tuan-tuan, Nabi sebut ajak anak kita semayang ketika umur 7 tahun dan rotan ketika berumur 10 tahun. Ada kita buat, barangkali ada, dan saya percaya ramai yang tak buat. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, sebab itu anak-anak itu bila tak dibiasakan dia kecil, bila dah besar bukan lihat lagi. Hari ini jangan kata kanak-kanak umur 10 tahun tak semayang tuan-tuan. Ramai di luar sana saya perhatikan. Saya suka mepak juga tuan-tuan, perhati tengok orang kanak-kanak umur 40 tahun, kanak-kanak umur 60 tahun pun ramai yang tak semayang lagi tuan-tuan. Ramai yang tak semayang. Sebab mereka tahu semayang itu wajib, tapi tak sempat lah, seluar kotor lah. Subhanallah. Kenapa? Sebab mereka tak dibiasakan dari kecil. Inilah yang merisaukan. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana kita besok masuk buku besok, apa yang pertama kita tanya ialah tentang semayang. Bila mana semayang kita beres, insya-Allah kita akan beres yang lain-lainnya. Tapi kalau semayang tak beres tuan-tuan, Allahu Akbar, ada berat sikit. Ya. Seterusnya Nabi sebut cinta Nabi, cinta ahli Nabi, selalu sahabat kepada Nabi. Ada kita buat rumah, mungkin ada, dan ramai yang tak buat. Selawat kat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang biasa kita dengar. Selawat itu tuan, berpuluh-puluh jenis selawat. Yang paling popular yang kita biasa baca dalam sembahyang tu, selawat Ibrahimiyah nama dia. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada makcik tuan dari saya, oh ustaz, tu selawat ustaz sehingga dari Quran dia kata. Dia tak perasan, dia selawat. Kalau tak kerti hafal selawat lain, baca selawat tu boleh, makcik saya kata tak ada masalah, boleh baca. Itu selawat Ibrahimiyah. Banyak kita selawat Tafrijiyah, kita selawat Nur, selawat Syifa, selawat Kamilah, macam-macam selawat kita ada lagi. Selawat Nariyah, macam-macam selawat. Tapi tuan-tuan, kita kena amalkan balik ini hari-hari. Sebab apa Nabi kata, macam tuan-tuan pernah dengar kan,
Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang selawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya 10 kali. Sebab itu kita kena banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita boleh sebut macam-macam benda lain, kita boleh bersembang kosong, beromong-omong kosong. Kenapa kita segan dan malu nak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya memanglah selawat ni tak nampak dia punya pahala dia. Kalaulah diibaratkan sekali kita selawat 10 biji telur dekat dapur rumah kita. Kalau telur rumah kita kecil, kalau telur nampak rumah tu banyak ada telur. Kalau kita ibaratkan sebutir telur itu umpama satu pahala kita yang kita lakukan. Tapi Tuhan dengan rahmat-Nya tak tunjuk pahala dekat kita. Itu boleh kita ingat. Tuhan tak tunjuk pahala dekat kita. Kalau Tuhan tunjuk pahala dekat kita, saya percaya hari ini semua orang tak nak kerja. Semua orang rumah masjid ni etikaf dan sebagainya. Itu juga dengan dosa. Tuhan dengan rahsia Tuhan disuruhkan dosa. Sebab kalau kita nampak dosa, maka saya percaya tuan-tuan, saya sendiri pun tak nak kerja dah, duduk dalam masjid je. Buat kita tahu banyak sangat dosa kita buat. Takut, tak cium bau syurga besok. Sebenarnya tuan-tuan, akhlak. Hari ini kita biarkan anak kita, masalah ini kita biarkan anak-anak kita atau cucu kita itu kat rumah tu dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ikut saja apa yang mereka suka. Contoh, di musim Piala Dunia, nampak orang potong rambut, orang rambut, buat tattoo rambut, anak cucu kita ikut, kita kata cantik rambut kau. Tak boleh, haram boleh tattoo rambut tu. Pakai baju ketat, pakai seluar ketat, kita biarkan. Ini ada persen yang besok tu. Hari ni fashion baru sekarang ni, pakai tudung, pakai t-shirt ketat, pakai seluar ketat. Macam mana tu? Pakai seluar kaki panjang, bukan seluar panjang, seluar kaki panjang, mana seluar pendek. Pakai tudung. Allahu Akbar. Apa nak kata tu? Aurat tuan-tuan, aurat. Jadi kita kena tanggungjawab kita sebagai penjaga, sebagai datuk, sebagai nenek, sebagai mak ayah. Kita kena pastikan pakaian tadi pakaian yang bersesuaian, yang tidak melanggar syariat Islam. Yang bawah tu Nabi pesan, jangan pergi apa? Jangan pergi melepak, jangan pergi bersantai. Boleh pergi dengan keluarga. Yang baru 3 tahun lepas, kalau boleh saya sebutkan sini, jom heboh di stadium Hajibat, seorang kanak-kanak perempuan bersekolah di salah sebuah sekolah di Bukit Katil, dirobol oleh 7 orang lelaki. Kes polis ni, maksud saya sini 7 orang lelaki robol dia, budak perempuan tu. Saya kenal anak perempuan tu, saya kenal perempuan tu. Apa yang kata tuan? Nabi sebut jangan biarkan budak-budak ni pergi seorang, nak pergi dengan keluarga. Kita biarkan, tak apalah, itu kanak-kanak nak pergi ni. Dan hari ni, sekarang ini, trend hari ini, bila mana anak kita bertunang ada, kita lepas saja bagi lampu hijau. Jangan tuan-tuan, jangan. Bertunang tu bukan lesen untuk nak bebas, tak boleh. Kalau nak juga pergi, alasan beli barang kahwin gitu. Boleh bawa adik, bawa kakak, bawa mahram dia. Tak boleh tuan-tuan. Sebab hari ini tak boleh percaya. Dunia hari ini semua tak boleh percaya. Baik yang minta maaf lah kan, baik haji ke, baik tak haji ke, baik kopiah ke, pakai serban ke, hari ini macam-macam boleh berlaku. Tengok kasut baba kan, dekat TV sebagainya, hari-hari kisah rogol lah, kisah. Ya Allah ya Tuhanku. Sebab apa tuan-tuan? Nafsu itu buta, nafsu itu tidak kenal siapa. Terlagak Al-Jidillah dikerjakan, tak kira siapa dari tuan-tuan. Sebab itulah antara hikmah kenapa Nabi bagi Nabi pesan, dan jangan duduk berdua-dua antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Sebab pasti yang ketiga akan ada seorang lagi, siapa? Iaitu syaitan.
Yang mana syaitan ni dah bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang kerja dia lah yang menyesatkan anak Adam. Tuan-tuan dan puan sekalian, contohnya Nabi sebut kalau nak tahu kita itu bagus, nak anak-anak kita itu mantap, kita kena jaga makan minum tuan-tuan. Jaga makan minum dia dan benda-benda yang halal. Benda-benda yang halal. Kalau sakit cepat-cepat ubatkan. Dalam bab sakit pun saya sentuh sikit hari ini tuan-tuan. Dalam dunia yang moden ini pun masih lagi ramai orang yang menggunakan khidmat bomo-bomo untuk puan-puan. Minta maaf lah kalau cakap macam ni. Untuk bomo, untuk pawang masih ramai yang menggunakan lagi. Yang best tu tangkal. Tak boleh tuan, tak boleh tangkal ni. Budak-budak sekolah kan buat nangis, pakai tangkal dan sebagainya. Elakkan tuan. Sebab benda-benda inilah kadang-kadang secara tak langsung yang berkesan kepada seluruh organisasi masyarakat kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, seluruhnya Nabi sebut kalau nak selesaikan masalah anak-anak ni, bagi dia ilmu, hantar ke sekolah, ada tuition, hantar tuition, ada kelas mengaji, hantar kelas mengaji. Sebab inilah saja teknik yang ada tuan-tuan untuk anak-anak ini nanti. Sebab kita ni kalau tak pandai mengajar, saya dah terburu untuk nak ajar anak-anak kita tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya terlupa, hari ini tuan-tuan, anak-anak hari ini ramai yang saya perhatikan, ramai yang tak boleh mengaji. Dia pergi mengaji, tapi dia tak boleh mengaji. Tuan-tuan perhatikan, kalau ada anak-anak, cucu dan tak tahu mengaji, ajarlah tuan-tuan. Ada kata tuan-tuan sendiri pun masih kurang mahir mengaji, tak apa, jangan malu. Pasal anak murid saya tahun 2003, 2004 di taman depan sudah lantai tu ada seorang pakcik itu pesara kecelakaan suria dan meninggal dia dah. Meninggal kecil manis. Pakcik itu mengaji dengan saya ketika dia berumur 63 tahun. Jangan malu kan pakcik-pakcik. Kalau pakcik tak tahu mengaji, tak apa, jangan malu. Jumpa dia Pak Imam di Pusat Taufik, boleh ajar, tak ada masalah. Kalau ada lah. Tapi saya rasa semabuk yang okey kot semua tu, InsyaAllah Jangan malu. Sebab penting sangat. Penting. Ada orang tanya dengan saya itu hari, saya makan cendol dekat Tanjung Agas. Sorry, dekat Kesang dalam Kesang tu. Dia kata, Ustaz boleh tak saya baca Quran bahasa Melayu? Dia kata, saya tak tahu mengaji bahasa Melayu. Dia kata, baca bahasa Melayu tu. Boleh baca, tak ada masalah. Tapi pahala macam mana? Tak dapatlah macam yang Nabi sebut. Nabi sebut apa? Setiap huruf Quran itu, alif, lam, mim itu bukan satu pahala, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Tak dapatlah pahala itu, pahala baca Quran tu. Tapi pahala untuk mengaji, memahami isi Al-Quran dapat. Itu kena faham. Bukan saya kata, wah bolehlah baca tafsir, baik tak payah mengaji lah, baca tafsir je. Boleh, tapi pahala dia tidak sama dengan orang yang mengaji matan ataupun ayat Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya teknologi anak-anak pun Nabi sebut. Kemudian sosial anak-anak, ajar dia ada adab dan sebagainya. Banyak adabnya. Adab makan minum, adab bagi salam, adab minta izin, adab dalam majlis, adab berbicara, adab bergurau, adab selamat, adab ziarah orang, adab takziah, adab bersih rumah. Semua ni tuan-tuan, kalau ada hari susah tu ni tak cukup masa ni. Ini mau saya bagi cerita ni. Adab makan dan minum. Hari kita makan pun kita ikut sunnah Nabi. Hari ni makan orang sekarang tuan-tuan, makan sudu garpu. Makan sudu garpu, tangan tak main dah. Dia tak tahu tangan tu sunnah Nabi makan ke tangan. Sebab di hujung, dia ikut kata sains, di hujung jadi kita ada enzim. Macam air lah, air tangan lah. Bila kita makan, enzim tersebut masuk dalam perut, dia membantu mempercepatkan proses penghadaman.
Sebab itu orang makan pakai sudu, pakai garpu, proses penghadapan dia kurang cantik berbanding dengan orang yang makan pakai tangan. Itu dia rahsia dia. Kemudian adab apa ni? Adab bersin pun kita tak ikut kat sunnah Nabi. Nabi sebut bila mana bersin, acung kata. Sebab apa? Yang bersin tu cakap Alhamdulillah. Yang mendengar, kalau lelaki ucaplah, doakan yarhamkallah. Kalau perempuan doakan yarhamkillah. Bermakna Ustaz, semoga Allah merahmati kamu. Itu maknanya bahasa Melayu, semoga Allah merahmati kamu. Banyak tu, kalau bersin ni ucap acung, semoga Allah merahmati kamu. Itu bahasa Melayu je lah. Kalau dah standard sikit bahasa Arab, yarhamkallah, yarhamkillah untuk perempuan. Itu ada bersin, semua Nabi ajar. Sebab tu ini kalau kita ikut apa Nabi sebut, masalah selesai tuan. Masalah satu lagi, tanggungjawab pendidikan seksual. Kadang kita sebut seks dia kan benda tu dia kan, bukan. Seksual ni dia benda dia. Ni dia. Bukan saya cakap ni, Nabi sebut. Pertama ada minta izin. Dalam Quran pun sebut ada waktu-waktu tertentu yang anak-anak kita ni, cucu kita tak boleh masuk bilik kita tuan-tuan. Waktu awal pagi, waktu tengah hari, waktu malam nak tidur 9 tu tak boleh masuk dalam bilik kita. Tapi hari ni waktu pagi itulah anak kita datang masuk bilik kita lah dan sebagainya. Kita nampak remeh tuan-tuan. Nampak macam remeh. Tak apalah budak, tak berakal lagi masuk bilik kita, tak apa. Jangan tuan-tuan. Kesan dia jaga panjang tau, kesan dia. Jaga tolek dia ni. Tengah hari dan sebagainya. Jaga. Kenapa? Nabi sebut waktu pagi itu kita bangun tidur, takut terbuka aurat kita dan sebagainya. Tengah hari pula waktu kita nak berehat, barangkali kita telah membuka aurat kita. Makcik-makcik tengah syok kan. Perempuan tu nak masuk tak boleh. Macam mana pula kita pakai macam itu sidai baju belakang rumah? Allahu Akbar. Ada banyak saya nampak. Saya pandang lah kan. Sebaik dia tak marah. Berlaku. Kita akan remeh benda ni tuan-tuan ibu-ibu. Tapi sebenarnya kesan sangat mendalam pada jiwa anak-anak ini, terutama pada remaja hari ini tuan-tuan. Kemudian rangsangan-rangsangan ajar hukum masa balik. Kalau boleh saya tanyalah ibu-ibu kat rumah, ibu-ibu kalau cikgu cucu ke ada anak rumah, ada tak ajar anak tentang masalah balik ni? Perempuan ada tak? Kalau balik seorang, 10 orang tak ada. Nampak? Kepada ayah-ayah, ada tak? Datuk-datuk, ada tak cerita pasal akib balik kepada anak-anak kita, cucu kita? Tak. Sebab saya seorang guru, saya tanya banyak anak murid saya. Tiba je Bapak Harim Mami, minta maaf ya, saya cakap ni, pasal cakap ni, mak cakap tak, ayah cakap tak. Zaman tuan, kita tak tahu. Tak tahu. Dan ketika saya mengajar di salah sebuah sekolah di Bukit Katil tahun 2004, awal 2004, okay? Pelajar perempuan dia tak 5 tuan, dia tak 5. Molek budak dia. Saya perasan tangan dia ada kredit berwarna buku. Dia pakai putih, warna putih, transparent. Sekolah, dia tegur dia. Tapi orang yang wajib macam mana? Ketika itu saya cerita tentang bab hadas besar. Bab hadas besar, maka dia kata dia tak tahu dia mandi wajib. Subhanallah. Dia tak 5 kecil. Dan menengah dia tak 5, budak atas itu tak tahu niat mandi wajib. Macam mana? Benda nampak remeh teman, tapi dia banyak kesan implikasi kepada anak-anaknya tadi. Macam sebab itu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, masalah remaja ini yang saya bersimpulkan 2 perkara. Sebagaimana Nabi sebut, taraktu fikum amaraini ma antamasaktu bima la tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Bila mana kamu berpegang kepada 2 benda ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah, Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua benda tuan-tuan, kalau kita pegang baik-baik, insya-Allah selamat kita, selamat keluarga kita, selamat anak isteri kita, selamat negeri kita, selamat negara kita, selamat kampung kita ni. Ingat Nabi pesan, sebab tuan, kita ni, hidup kita ni apa kita tak lagi. Kalau Quran kita nak pakai, hadis Nabi kita nak pakai, kita nak ikut siapa ni tuan-tuan? Ni, ikut guru, tengok juga fahaman apa. Sekarang ni tadi buku modern ketika saya nampak buku tu mengenai Syiah. Bagus baca buku tu. Macam fahaman. Ketika saya belajar di Mesir dahulu, seorang kawan saya orang Johor, dia tak sembahyang, mam, dia tak sembahyang. Ustaz, dia tak sembahyang. Dia sembahyang tu pura-pura. Saya tak tahu. Saya tahu, saya ternampak dalam bilik susun saya, dia buka almari dia ambil apa tuan? Batu. Dia dah sembahyang, dia sujud tak batu. La ilaha illallah Rasulullah. Lama kita berkawan, lama kita bercampur. Rupa-rupa jenis siapa ni? Syiah. Sembahyang sujud kat batu. Bukan cakap bohong dah. Saya nampak. Itu Tok Ustaz tu, baca agama tu. Hari ini di cerita sekarang, hari ini. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, sangat merisaukan. Apa pun hari ini kita kena balik pada Nabi Muhammad SAW. Kita wakallah, berserah tuan-tuan. Sebab hari ini, hidup kita hari ini, darah mengalir dan darah kita hari ini, semuanya amanah, semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi saya tunjuk, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya mungkin kita perasan atau mungkin tak perasan, hidup kita ni tuan-tuan merupakan satu kontrak kehidupan. Saya tunjukkan sikit je. Ni video kehidupan kita tuan-tuan. Kalau tak perasan, okay, tak ada bunyi yang ni, tak bawa speaker saya, tak apa. Bagi semua tuan-tuan, ini satu journey, satu kembara, iaitu video kehidupan tuan-tuan. Sebab hari ini tuan-tuan, diri kita ini asalnya dahulu di alam roh, di alam roh. Kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam rahim mak kita dulu. Di saat itu bermula kehidupan kita sebagai insan, yang mana Tuhan ciptakan kita tuan-tuan dan puan sekalian dengan penuh keajaiban. Inilah perjanjian tuan-tuan. Sebab ini kalau kita gagal di anak kita, malah kita telah mengkhianati amanah ataupun tugas tanggungjawab yang Tuhan bagi kepada kita. Ini dia. Datuk ke, Transli ke, Pak Lebai ke, Pak Imam ke, inilah kita tuan-tuan. 9 bulan 9 hari kita lumpang dalam perut mak kita dengan penuh kasih sayang seorang bapa dan sayang seorang ibu. Sinilah tempat kita dahulu. Di sana itu, ketika itu tuan-tuan, tercetus sejuta usaha. Beberapa ramai yang nak masuk dalam rahim kita dahulu, tetapi yang selamat hanya kita. Di saat itu bermula wujud dengan kita sebagai seorang insan yang Tuhan bentuk kita dengan penuh ketelitian. Ibu-ibu, kenapa? Sebab Tuhan nak kita lahir, manusia ini lahir sebagai manusia sempurna, dan ia juga merupakan satu bukti penciptaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia adalah diri kita, dia adalah anak-anak kita, dia adalah cucu-cucu kita. Sebenarnya kita dahulu, inilah asal kita dahulu tuan-tuan dan puan sekalian.
Ini asal kita dahulu, yang mana memang tak cantik, tetapi Tuhan tunjukkan, Tuhan buktikan, Tuhan jadikan kita dengan sesempurna mungkin, dengan penuh ketelitian. Lihat kan, itu dia. Tak cantik kan, macam berudu kan. Ini dia. Tengok, kalau kita bangga dengan apa yang kita ada pada hari ini, sebenarnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kepala, ada kepala tak bermata, ada tangan tak berjari, jantung tak ada lagi, darah pun tak sempurna lagi. Nampak? Kemudian pelan-pelan barulah Tuhan ciptakan semasa untuk kita, semasa mata untuk manusia. Kemudian Tuhan ciptakan pasal telinga untuk manusia, untuk mendengar kalimah-kalimah tauhidnya. Kemudian Tuhan ciptakan sekitar kaki untuk kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Di saat inilah proses pembesaran kita, proses kita dalam perut mak kita dahulu berjalan seterusnya sampai kita akan lahir ke dunia ini. Semua orang di belakang sana semua pernah rasakan degupan anak dalam perut kita. Itu juga dengan tuan-tuan dan puan sekalian, barangkali pernah merasa degupan jantung anak-anak kita dalam perut kita. Tapi yang penting, ini saya tunjukkan. Kalau tadi dari alam roh, kita dipindahkan ke alam batin. Dan sekarang ini tuan-tuan, kita akan dipindahkan ke alam dunia. Kalau perempuan yang telah mengandung, hari ini kita lahir. Anak yang kita mengandungkan telah lahir ke dunia. Persoalannya, adakah kita telah cukup mengasuh mereka, cukup mendidik mereka, cukup mengajar mereka tentang yang kita bicarakan tadi? Sebab apa? Setiap nyawa yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati, tuan-tuan. Sebab itu saya berpesan pada diri saya sendiri untuk masih yang sangat sekat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tanamkanlah dalam diri anak-anak kita ini yang pertama, iaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata iman itu berada dalam diri kita, jadi anak kita pasti masalah sosial yang berlaku pada hari ini semuanya akan selesai. Saya nak akhirkan dengan satu cerita yang sangat menarik. Kisah di zaman Umar Abdul Aziz, Khalifah Islam, terkenal tu. Umar Abdul Aziz ketika di zamannya tidak ada orang miskin, sebab keadilan sistem pemerintahan yang sangat hebat. Yang saya seronok cerita tuan-tuan nak kongsi dengan tuan-tuan yang pada, iaitu kisah pengembala kambing. Tuan-tuan tahu tak, ketika itu dikisahkan, kalau dikhabarkan ada satu kampung ni, nama apa saya lupa. Oh, pengembala kambing itu, dia dan kambing, yang jaga kambing ni siapa? Serigala. Dan antara kita berfikir serigala itu memang makanan kambing, tapi tak makan pun, tak ada seekor pun mati. Perkara ini mengherankan seorang pengembala yang lalu di kampung tersebut. Dia tanya kepada tuan pemilik kambing tu, "Wahai tuan, macam mana serigala tuan, kambing tuan ni tak dimakan oleh serigala?" Satu jawapan yang sangat cantik dan saya rasa dia fikir sangat mendalam maksudnya. Dia kata apa? Bila mana pemimpin yakin dan beriman Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti benda yang ada di bawah pimpinannya semuanya akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapannya. Oleh baik-baik diri kita sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, datuk, ibu, nenek, cek balik kita masalah ni kita balik. Kita dulu asal tak ada apa-apa, nothing, tak ada apa-apa. Kita membesar, remaja, tua, sampai kita hari ini kita lihat semuanya. Apakah cukup tunjang ataupun paksi keimanan dalam diri kita, ataupun yang kita terapkan, kita serapkan dalam anak-anak kita tuan? Kalau masih belum terlambat kita untuk kita berusaha ke arah itu.
Inilah pesan saya yang saya belajar, yang Nabi pesan kepada kita. Tak lain tak bukan, kalau nak aman rumah tangga, nak cantik masyarakat ini, nak diberkati, ikutlah apa yang Nabi bawa, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Saya mohon maaf, isyak pun dah masuk. Ada kata memang laju saya cakap ni, tuan-tuan mungkin tak faham ke apa ke, itulah kelemahan diri saya. Tak apa, insyaAllah saya percaya bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, insyaAllah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tak sikit banyak dapat kita simpan, kita ambil pengajaran, kita sampaikanlah kepada kalangan kita yang tak ada daripada hari ini, kedai kopi ke, kedai apa untuk sembang nanti, berbuatlah pesan-pesan kepada kawan kita tu. Mudah-mudahan pesan nomor saya ini akan menjadi amalan terbaik kita, khususnya kampus Mampu ni, dan seterusnya kita akan dapat keridaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya akhiri nafas yang mulia. Aqul qawli hadza wa sallallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustaz. Begitulah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semoga dengan segala apa yang telah disampaikan akan menjadi panduan kepada kita dalam menjadi ibu bapa cemerlang untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah dan juga berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Sekali lagi diucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menyampaikan ceramah pada malam ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.